karakter lain daripada kebiasaan, tidak semestinya ia menjadi satu blanket approval. Maksudnya apa dia? Contohnya dalam isu darurah. Bila kita kata darurah, bukan semua benda darurah. Sekarang ni kita ada vaksin COVID. Vaksin COVID-19, sepakat ulama telah mengatakan di kebanyakan negara mengatakan vaksin COVID-19 adalah harus dan diwajibkan bagi mereka yang diwajibkan oleh kerajaan. Tetapi itu bukan bermaksud semua jenis vaksin itu halal. Kita akan lihat nanti beberapa case study, kerana bila kita menggunakan kaedah-kaedah yang tersendiri, yang terkeluar daripada prinsip kebiasaan, kita perlu tahu dia bukan blanket approval. Maksudnya bukan bermaksud semua ubat itu boleh, bukan bermaksud semua vaksin itu boleh. Dan begitu juga dengan pembedahan kosmetik contohnya. Bukan bermaksud semua pembedahan kosmetik itu haram ataupun bukan bermaksud pembedahan kosmetik itu halal. Jadi ini bermaksud setiap fatwa itu adalah berdasarkan keseriusan kes. Contohnya kalau saya nak tengok ini adalah fatwa yang lama, contohnya fatwa Euthanasia. Pada tahun 2011 telah membincangkan apakah dia hukum euthanasia. Euthanasia ni kalau kita tak tengok ia adalah contohnya mercy killing. Kalau orang tu kita tengok dia dah nak dalam dying stage, dah penat, adakah dibenarkan untuk kita mengamalkan euthanasia untuk membunuh dia? Bukan membunuh dia dengan secara kita bunuh, kita tembak dia, tidak, tapi kalau contoh di setengah negara barat ada yang menghalalkan aktif euthanasia yang boleh diinjek dengan dengan bahan-bahan tertentu supaya mempercepatkan kematian dan kononnya supaya tidak menyeksa dia. Jadi sebenarnya ia contohnya dalam kes manusia yang brain dead, ya, dalam otak dia telah mati, muzakarah berpandangan ia adalah haram. Kita tak boleh nak mempercepatkan kematian, tak boleh nak injek dengan apa-apa jenis ubat yang mempercepatkan kematian, dan kita biarkan sahaja ajal itu berdasarkan apa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, jangan kita ini mengharapkan kematian. Kan ada satu kisah bagaimana seorang ni telah luka yang parah ketika mana peperangan dan kemudian dia membunuh dirinya. Kita tahu bahawa kalau kita sakit sangat, jangan kita membunuh diri, kerana membunuh diri itu adalah dosa besar. Dan kita, kenapa Nabi kata jangan mengharapkan kematian? Sebab kadang-kadang biarpun satu saat nyawa kita dipanjangkan, 2 saat, apatah lagi sejam, mungkin itu adalah peluang kita untuk menjadi baik dan boleh bertaubat, menambahkan kebaikan kita dengan mengharap redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu Muzakarah Fatwa Kebangsaan menyatakan tugas doktor adalah untuk menolong pesakit. Tetapi sahabat-sahabat semua, ya, sekarang ni banyak di media sosial ada yang kata hospital tu membunuh, doktor tu membunuh, memberikan ditidurkan tu menyebabkan orang mati. Sebenarnya orang yang ditidurkan ini adalah dah 50-50 dah. Dah 50-50 kita tengok. Bukan dan memang sebenarnya memang itu adalah langkah yang terakhir. Jadi adalah amat kejam, saya boleh katakan perkataan amat kejam bagi kita menuduh para doktor dan juga petugas kesihatan di hospital adalah pembunuh kepada pesakit. Kerana prinsip yang pertama bagi seorang doktor adalah do not harm. Mereka tidak boleh menyebabkan kemudaratan. Tak boleh nak bunuh siapa-siapa. Tak boleh. Tapi kalau dia mati itu adalah kerana ajalnya telah tiba. Sebab itu dalam Islam tugas doktor adalah menolong pesakit dalam perkara kebaikan. Dalam Islam membantu mempercepatkan kematian tidak termasuk dalam perkara kebaikan, malah ia adalah perkara yang dilarang dan berdosa. Jadi maksud dia apa? Kalau seorang doktor ni ada pesakit kata, tolonglah doktor, saya tak tahan, bagilah saya apa-apa ubat biar saya cepat mati. Boleh ke tidak? Tak boleh. Haram. Sebab mempercepatkan kematian adalah membantu manusia itu dalam perkara kemungkaran. Kena kita wajib ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tetapi dalam isu euthanasia ni, kalaulah pakar perubatan kata pakcik, makcik, anak pakcik ni yang baru lepas aksiden ni, jantung dia masih ada tapi otak dia dah tak berfungsi dah. Jadi tak ada harapan nak hidup dah. Dia cuma bergantung saja dengan mesin pernafasan. Jadi doktor kata kalau saya cabut mesin pernafasan ni memang dia akan mati. Jadi kat sini apa hukum dia kita cabut mesin pernafasan? Kita cabut mesin pernafasan, kita tidak membunuh dia.
Sebab kita meletakkan mesin pernafasan, kita makan ubat, kita ambil rawatan, itu semua adalah kaedah yang mubah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita berhenti mengambil ubat-ubatan, kita berhenti menggunakan mesin pernafasan, ia bukanlah perkara yang menyebabkan kita dituduh sebagai membunuh dia. Cuma kita let nature take its course. Biarkan saja. Kadang-kadang ada je ditarik tiba-tiba memang dia tak mati pun. Jadi sebenarnya itu adalah perkara yang berbeza. Jadi Muzakarah telah menyatakan memberhentikan alat bantuan sokongan pernafasan dibenarkan kerana pesakit yang telah disahkan mati. Sebab kos, pertama dia ada kos dan dia ada perkara-perkara yang lain lah. Maka dan hanya kita contohnya kita meneruskan sahaja rawatan-rawatan yang lain, dan kita kena tahu rawatan menggunakan apa jua jenis alat bukanlah perkara yang wajib tetapi perkara yang digalakkan berdasarkan kemampuan kita. Sebab itu ia selaras dalam kaedah yang kita tahu la darar wala dirar, dan seperti mana kita tahu wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, bersikiling usaha nasihat yang pertama ini diharamkan di dalam Islam. Apa yang kita boleh buat, sebab tu Nabi ajar kalau kita ada ibu bapa kita, ada adik-beradik kita, ada anak-anak kita, waliyazbillah lah, dapat penyakit yang kritikal dan kita tahu tidak ada harapan, kita doakan kita Allah SWT, ya Allah, kalau sembuh itu lebih baik untuk dia, kau sembuhkanlah dia. Tapi kalau kau rasa ya Allah dengan kematian itu lebih baik untuk dia, kita tak sanggup dah tengok dia terseksa, maka kau matikanlah dia. Okey kan? Jadi menunjukkan kita tidak membunuh dia, tetapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam isu ini kita tahu banyak ya, antara isu yang lain juga adalah antaranya contohnya menggunakan ubatan yang tidak halal. Menggunakan ubatan yang tidak halal, kita tengok di sini saya ada letakkan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa telah meletakkan berbincang tentang isu menggunakan ubatan yang tidak halal. Jadi isu penggunaan ubat yang tidak halal ini telah dijadikan garis panduan bagaimana di Malaysia untuk kita membantu mereka yang contohnya program farmasi kesihatan Malaysia telah mengeluarkan panduan penggunaan ubat-ubatan yang mengandungi unsur tidak halal di Malaysia. Sangat menarik. Jadi dalam ini buku tersebut panduan ini telah memberikan satu panduan kepada petugas kesihatan dan juga kepada orang awam tentang penggunaan ubat-ubatan yang menggunakan unsur tidak halal. Jadi ramai juga ya, contohnya dalam isu vaksin. Dia kata vaksin ada babi dan sebagainya. Ada dua perkara. Pertama, tidak semua vaksin ada babi. Dan yang kedua, vaksin COVID-19 ini tidak ada unsur babi. Especially Pfizer. Kerana Pfizer ini menggunakan teknologi moden yang tidak menggunakan unsur-unsur manusia dan binatang di sana. Jadi dia memang tak ada isu babi lah dalam isu vaksin. Mungkin isu kebinatangan ataupun haiwan-haiwan ini wujud dalam vaksin yang lain. Sebab itu kita kena tahu ubat ni dia ada pelbagai level. Ada ubat yang level dia daruri. Kalau kita tak pakai ubat tu kita mati. Dan yang kedua, ubat ni bukanlah daruri. Kalau tak pakai pun, kalau kita tak makan pun tak apa. Contohnya Panadol setakat pening-pening sikit kan, ataupun minyak angin setakat terseluh sikit, tak pakai pun tak apa. Tapi kalau pakai tu lagi bagus, ataupun minyak ataupun minyak UG ke untuk menghilangkan angin. Tapi kalau tak pakai pun tak apa. Jadi dia ada macam-macam level. Ubat ni kategori dia ada yang over counter dan ada kategori dia yang memang kena prescription. Kena prescription ni dengan nasihat doktor lah. Okey, kalau yang kadang-kadang kita pergi farmasi tu kita boleh beli sahaja. Okey, jadi seperti mana yang kita tahu, penggunaan ubat-ubatan adalah satu kaedah perawatan yang digunakan dalam sistem kesihatan kita. Sebab apa? Sebab kita tak guna bomoh. Jadi kalau bomoh ni dia tak payah guna ubat, dia datang je, dia baca je, dia pakai buah kelapa terus elok. Jadi kita tidak begitu. Dan bila kita sebut tentang ubat,
Ubat di hospital ni dia ada formula dia ada kajian dia ada ujian klinikal dia. Walaupun kita kata boleh makan bawang putih, boleh makan halia, tapi banyak mana bawang tu, halianya banyak mana. Sedangkan ubat itu telah diformulakan. Ada orang kata bahan kimia. Sebenarnya dalam hidup kita ni banyak benda bahan kimia, garam pun bahan kimia. Kan? Jadi kita kata kita tak nak makan ubat, tapi kita telan vitamin C sampai berbotol-botol. Sedangkan vitamin C yang kita telan tu bukannya datang kalau nak betul-betul natural, makan buah, bukan makan suplemen. Tapi orang kita tak nak. Dia tak nak yang apa yang doktor cakap tu dia tak nak. Apa yang doktor nasihatkan tu dia tak nak. Dia nak buat ubat dia sendiri, dia nak telan dia punya vitamin C sendiri dan semua ubat-ubat yang tidak berdaftar, dan paling malang ialah produk-produk merapu yang dikeluarkan sendiri tanpa ada mempunyai kelulusan KKM ataupun dan kadang-kadang berbahaya dan menyebabkan kegagalan buah pinggang, malah lebih teruk menyebabkan kematian. Dan sebab itu kita perlu tahu banyak penggunaan ubat ini diharuskan, terutama ubat-ubat yang tidak halal ni, kalau ada yang tidak halal dalam keadaan darurat. Jadi apakah syarat dia? Apakah syarat dia? Perkara yang pertama, contohnya kalau pesakit tu dia tak ada ubat lain. Setakat ni kita tak ada ubat lain dan ubat itu mengandungi unsur yang tidak halal. Jadi dalam perkara ni kita kena pilih, kalau ada produk alternatif kita kena pilih ubat lain yang mengandungi yang halal kalau ada alternatif. Okey kan? Jadi dalam keadaan ini farmasis ataupun doktor perlu memberikan penerangan. Cik, kalau cik guna yang halal ni, kalau baik mungkin ambil masa dalam setahun. Kalau ambil ubat yang ini yang ada posain ke contohnya, mungkin besok tu dah baik. Saya pernah ada beberapa jenis ubat. Kalau macam siapa-siapa yang pernah mengambil ubat-ubatan, kita pun tahu ada ubat yang jenis baik, ada ubat yang kurang baik sikit. Ubat ni kalau kita ambil dia cepat je baik. Ada ubat ni memang dia lambat. Contohnya ubat-ubat yang mengandungi drug, dia lebih cepat. Sebab apa? Kandungan dia. Jadi itu terpulang pada kita sama ada kita bersabar ataupun tidak. Tapi ada orang kata juga, bila kita cepat sembuh, maka kualiti hidup kita akan lebih baik, maka kita akan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita akan sakit selama-lamanya, nak solat pun kena duduk, nak puasa pun tak boleh, nak bekerja pun tak boleh, dan tidak mencapai kualiti hidup yang sempurna. Itu adalah salah satu perkara lah yang perlu kita fikirkan. Dan dalam keadaan kecemasan, kecemasan ni maksud dia apa dia? Okey, saya nak bawa contoh dalam kitab fikah. Contohnya, sahabat-sahabat semua, para doktor, saudara-saudari, rakan-rakan, adik kakak. Contohnya kita ni dalam kitab fikah banyak disebutkan kita dalam bab darurat. Contohnya kita makan ikan. Kita pergi, katalah dah habis PKP, dah habis COVID, alhamdulillah, kita nak pergilah Korea. Jadi kita masuklah satu kedai restoran ni, tapi kedai restoran tu dia ada jual arak. Banyak arak lah. Tapi kita makan yang vegetarian saja dan kita minum air mineral. Lepas tu kita makan seronok ni, dapat pergi ke Korea ni, tiba-tiba tercekik makan, saya tak tahu apa dia makanan Korea, dia tercekik, air pula tak ada. Yang ada cuma air arak. Jadi ketika itu dalam keadaan kecemasan, kita dibolehkan untuk minum arak. Jadi arak ketika itu dibolehkan untuk apa? Untuk menghilangkan tersangkut ni tadi, makanan yang tercekik ni tadi. Itu dalam keadaan itu saja. Tapi soalannya, adakah arak boleh digunakan untuk waktu lain? Dan dalam keadaan haus, ni saya bagi dua contoh. Satu, arak ketika haus, dan satu lagi arak ketika mana kita tercekik. Arak ketika haus, walaupun tak ada air lain, arak tidak boleh diminum. Sebab apa? Arak ni dia tidak menghilangkan dahaga. Sebab apa? Arak ni sifat dia panas. Jadi kalau kita minum arak ketika haus, dia akan menyebabkan kita lagi haus. Jadi dalam keadaan kehausan, tak ada air, tak boleh minum arak. Sebab arak ni dia tidak akan menghilangkan dahaga. Tetapi dalam keadaan tercekik, kita boleh minum arak sebab arak itu dapat merilis, menghilangkan tercekik ni daripada kerongkong ataupun tekak kita. Jadi kena tahu jadi walaupun ia boleh, keadaan dibolehkan itu bukan blanket approval untuk semua keadaan. Sebab itu
dalam keadaan kecemasan, kalau perkara itu perlu dirawat dengan ubat yang mengandungi unsur tak halal, kena semak. Ada tak ubat lain? Ada tak klinik lain ada yang halal? Okey, jadi contohnya macam ibu yang mengandung ya. Bila ibu yang mengandung ni dia ada suntikan yang untuk mengelakkan daripada saya pun dah bersalin banyak kali, saya dah bersalin 9 kali. Selepas bersalin kita akan diberikan suntikan lah, suntikan untuk mengelakkan darah beku. Jadi suntikan-suntikan mengelakkan darah beku ni ada yang halal ada ataupun ada yang tidak. Jadi kita boleh tanya kepada doktor kita. Jadi kita boleh semak kalau kita nak dapat yang halal ataupun sebagainya, dan kita boleh tahu yang mana baik dan sebagainya. Jadi kita kena tanyalah. Dan rawatan ini perlulah mengikut tempoh yang ditetapkan dan wajibnya memberikan penerangan kepada pesakit. Jadi biasanya kat hospital doktor ataupun misi tu sebelum dia bagi ubat dia akan tanya, dia akan terangkanlah. Itu sepatutnya kita ada hak untuk mengetahui ubat-ubatan kita, dan memang ada jenis ubat yang memang tak ada lain. Contoh dia bukan ubat sajalah. Contoh-contoh kalau kita nak buat grafting kepada sahabat-sahabat kita yang suka main futsal ke, yang suka panjat gunung ke, yang suka main skipping ke, yang suka nak kurus melompat sana sini, tiba-tiba kita punya otot terkoyak. Jadi bila otot kita terkoyak nak tukar ni, dia bagi istilah dia nak buat grafting ni. Grafting ni ada macam-macam. Ada yang daripada manusia punya, ada yang daripada babi dan juga yang halal. Jadi nak kata daripada otot ataupun tisu manusia, tisu babi ni adalah dia lebih dekat dengan manusia. Tapi daripada babi. Kan? Jadi boleh ke tidak? Jadi dalam isu kebabian ni orang kita ni sangat sensitif. Memang sangat sensitif lah dengan isu-isu kebabian ni. Dan kalau kita tengok kitab fikah memang ada disebutkan ada kes boleh menggunakan bulu babi. Ada banyak, ada beberapa pendapat ulama. Apatah lagi dalam isu perubatan yang mana tidak ada alternatif yang paling dekat. Sebab tu sekarang dalam isu vaksin, kalau dulu kita memerlukan perumah untuk culture vaksin tu, sekarang ni kita dah ada teknologi mRNA, tak perlu pun kepada perumah tu tadi. Jadi kalau ada doktor di sini boleh betulkanlah. Okey. Jadi itu pentingnya kita belajar teknologi dan kita manfaatkan teknologi perubatan menggunakan perkara-perkara yang halal. Walau bagaimanapun kadang-kadang jihad kita ni memang pertama dia memerlukan duit lah. Bila nak buat research memang kena duit yang banyak. Dan kita perlu bijak. Bila bijak ni kita belajar sains betul-betul. Masa kat sekolah kalau cikgu sains saja tu kena dengar. Jangan ada yang kata belajar sains ni jadi kufur lah, masuk neraka lah, bertuhankan dengan dajjal dan sebagainya. Tak ada. Jadi benda yang berkaitan kesihatan ni adalah untuk kemaslahatan manusia. Saya tak pernah dengar lah mana-mana ulama di negara Arab yang menyatakan haram belajar perubatan, sedangkan perubatan ni adalah satu ilmu yang sangat mulia, yang mana setengah ulama mengatakan, Imam Syafi'i sendiri mengatakan ilmu yang bagi dia tidak ada ilmu yang lebih mulia selepas belajar ilmu agama selain daripada ilmu perubatan. Jadi kita galakkan orang belajar perubatan, tapi dengan syarat belajar ilmu perubatan yang betul di sekolah perubatan yang betul, bukan buat ubat sendiri, bukan buat solution ataupun bukan buat formula merapu sendiri. Okey, kita seterusnya masuk kepada pemindahan organ. Jadi isu pemindahan organ ni pun sama juga. Boleh tak? Halal tak? Jadi sebelum kita masuk isu pemindahan organ, dah lama dah, sejak tahun 1970, apakah hukumnya? Contohnya kepada mungkin ada kenalan kita yang Allah uji dengan sakit buah pinggang. Jadi kalau kita nak kata haram memindahkan organ, kerana apa? Organ itu adalah badan kita ni, setengah ulama kata yang ni yang agak konservatif lah. Mereka mengharamkan pemindahan organ. Saya pernah dengar lah pembentangan dan daurah itu sendiri mengatakan sebab organ kita ni bukan hak milik kita. Otak kita, jantung kita, buah pinggang kita, semua yang ada dalam diri kita ni bukan milik kita. Jadi tak boleh suka-suka kita nak bagi ke orang, tak boleh suka-suka nak dermakan pada orang. Itu adalah pendapat setengah yang mana betul juga pendapat itu, tetapi dengan perkembangan teknologi sebenarnya pemindahan organ ini dapat membantu manusia lain. Jadi sebenarnya sejak tahun 70 lagi Majlis Fatwa Kebangsaan telah menyatakan pemindahan organ dibolehkan. Apakah pertimbangannya? Dalam keadaan mendesak, terdapatnya tindakan yang sewajarnya, dan paling penting adanya kebenaran daripada penderma-penderma. Sebab yang mana kita tahu dalam Al-Quran Allah telah menyatakan dalam surah
Al-Baqarah 185, Allah mengkehendaki kemudahan dan tidak mengkehendaki kesukaran. Ya. Kita kena tahu Islam ni agama yang masya-Allah, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ni sangat penyayang, sangat pengasih dan tidak pernah dalam Islam itu akan menyusahkan manusia. Walaupun kita tahu hidup kita ini adalah ujian. Jadi bila Allah berikan ujian, kita bersabar. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi kita kena sematkan dalam diri kita bahawa ujian yang Allah beri ini tidak akan melebihi kemampuan kita. Dan kaedah fiqh juga menetapkan boleh melakukan kemudaratan yang paling ringan antara dua kemudaratan. Ini antaranya. Dan bila kita lihat, kita patah balik dekat fatwa tu tadi, ada fatwa yang lain ini, contohnya adalah fatwa pembenahan pertukaran jantina, tidak dibenarkan, panjang, saya tak adalah nak cerita semua. Pembenahan pertukaran jantina adalah diharamkan mereka yang sengaja untuk merubah kejadian, wal'ayazubillah. Kalau berpakaian cross dressing pun diharamkan, apatah lagi mengubah jantina, buang kemaluan lelaki jadikan kemaluan perempuan ataupun kemaluan perempuan jadikan kemaluan lelaki, ia adalah haram, melainkan dalam keadaan khunsa contohnya dan sebagainya, itu adalah berbeza. Dan seterusnya kita lihat juga dalam perkara kita lihat menggugurkan kandungan masa rogol. Boleh tak nak menggugurkan kandungan masa rogol? Ini dulu adalah berlaku dalam kes mangsa rogol di Bosnia Herzegovina, waliyahzubillah, pada tahun 2002. Sebenarnya haram menggugurkan janin yang berumur lebih 120 hari kerana pengguguran itu dianggap membunuh janin yang telah ditiupkan roh, melainkan kalau selepas 120 hari itu doktor-doktor menyatakan bahawa janin itu perlu digugurkan untuk menyelamatkan nyawa ibu, maka itu dibolehkan. Tetapi dalam kes kes contohnya dalam kes janin cacat, hanya boleh digugurkan sebelum 120 hari. Okey. Dan begitu juga kandungan mangsa rogol, contohnya juga dibenarkan sekiranya sebelum mencapai 120 hari. Kenapa? Ketika 120 hari itu janin sudah ditiupkan roh. Jadi saya balik pada pembedahan pertukaran jantina itu tadi, fatwa menyatakan pertukaran jantina lelaki dan perempuan adalah haram. Tetapi bagi mereka yang dilahirkan sebagai khunsa muskil, sama ada yang mempunyai dua alat kemaluan, lelaki ataupun perempuan, ataupun tak nampak, ada berlaku dinilai beberapa tahun ketika saya bersalin anak, saya tak pasti, tapi ada berlaku di daerah kita ni dinilai bayi tu bila kita tengok dia macam ada alat sulit lelaki tapi tengok pun macam perempuan. Jadi ini memerlukan pendapat pakar lah untuk penentuan. Kadang-kadang dia tu perempuan tapi mungkin ada kulit terlebih sikit, nampak macam lelaki. Jadi semua benda ni kita tak boleh nak, sebagai orang awam kita tak boleh nilai dengan mata kasar, melainkan perlu mendapat pandangan pakar yang lebih berpengalaman. Begitu juga menggugurkan janin pesakit thalassemia. Penyakit thalassemia ni kalau kita tahu, sebab tu kita ada ujian thalassemia. Kalau nak berkahwin, selain daripada ujian AIDS, kita kena tahu sama ada pasangan kita ada thalassemia ataupun tidak. Bukan bermakna orang yang tak ada thalassemia ni tidak boleh berkahwin, tidak. Tapi bila kita tahu pasangan kita ni ada thalassemia, jadi kita akan lebih bersedia. Jadi sama juga makruh menggugurkan janin berumur 1 hingga 40 hari sekiranya tidak mendatangkan bahaya. Jadi kalau tak ada apa-apa tak boleh. Tapi kalau ada mara bahaya maka dibenarkan. Jadi isu yang juga dalam fatwa perubatan yang sangat penting yang menjadi bukan sahaja kepada penganut agama Islam, juga kepada penganut agama Yahudi. Bagi orang Yahudi juga, mereka sangat tidak menggalakkan postmortem sebab bagi mereka menyiksa mayat. Sama juga dengan kita. Tapi boleh tidak postmortem dilakukan? Jadi postmortem dibolehkan walaupun hukum asal pembedahan mayat adalah haram. Kerana apa? Kita merosakkan kehormatan mayat. Tapi bagaimana? Seperti mana fatwa Al-Azhar menyatakan dibenarkan untuk melakukan postmortem dengan mengambil
mengambil case study daripada seorang mayat seorang pencuri yang mana dia menelan barang curian. Jadi dia telan bahan curian itu dalam perut, jadi dia dah mati. Jadi bila dah mati, ulama berbincang, boleh tak kita nak belah perut dia sebab dalam perut dia ni ada harta orang yang dicuri. Jadi ulama kata disebabkan harta ni juga, walaupun kita kata mana boleh, kita tak boleh nak merosakkan mayat, tapi disebabkan dalam perut dia itu ada harta. Jadi harta ini antara maqasid syariah adalah untuk menjaga harta orang yang dicuri. Jadi ulama membolehkan untuk membelah mayat pencuri itu tadi untuk mengeluarkan harta yang dicuri. Jadi ulama Azhar telah mengambil kes daripada kes dalam kitab fiqh ini, antara sebab-sebab yang menyatakan bagaimana hukum pembedahan mayat juga adalah dibolehkan dalam keadaan darurat yang mendesak. Contohnya nak tengok sebab apa dia meninggal, sebab kemalangan, sebab pembunuhan dan sebagainya. Tapi kalau saja dia nak bedah-bedah untuk suka-suki tu tidak dibolehkan. Dan ini saya nak bawa perhatian sahabat-sahabat semua tentang vaksin Biothrax yang mengandungi babi dan ubat Klexen dan Praxiparin. Tadi saya dah sebut tentang vaksin yang mengandungi babi, ubatan yang mengandungi babi ataupun ubatan yang mengandungi bahan haram dibolehkan dalam keadaan darurat jika tidak ada ubat lain, mendapat pandangan pakar dan keadaan tersebut adalah membahayakan nyawa, darurat. Tetapi kalau sekiranya situasi itu tidak darurat, maka tidak dibolehkan. Jadi dalam contoh penggunaan vaksin Biothrax dan vaksin Rotatec yang menggunakan unsur babi dalam proses penghasilannya, pada tahun 2008 hukum vaksin ini muzakarah memutuskan bahawa vaksin ini tidak dibenarkan. Walaupun kita tahu vaksin COVID ni boleh, tapi tak semua jenis vaksin itu boleh. Sebab apa? Sebab vaksin Biothrax ini ketika muzakarah ketika itu berpendapat situasi itu tak darurat. Jadi tidak menyebabkan kemudaratan, kemusnahan yang besar contohnya. Tapi dalam COVID-19 ni, walaupun vaksin COVID-19 ni tak ada berkaitan dengan babi, tapi COVID-19 ni adalah satu malapetaka kepada umat manusia. Dan itu yang pertama. Kenapa vaksin Biothrax ni tak boleh? Pertama, sebab situasi itu tak darurat. Perkara yang kedua, sebab terdapat ubat ataupun alternatif lain yang boleh menggunakan bahan selain daripada porcine ataupun babi. Dan yang ketiga, tidak ada data sokongan yang kuat yang membuktikan rakyat negara ini memerlukan kedua-dua vaksin ini. Jadi kalau kita nak bezakan antara vaksin Biothrax yang mengandungi babi dengan vaksin COVID-19, dia sangat berbeza. Sebab vaksin COVID-19 memang tidak mempunyai babi, dan yang kedua, kalaulah vaksin itu ada babi, kalau mana-mana jenis, besok adalah, sekarang ni kita dah ada Pfizer, kita dah ada Moderna, kita dah ada Johnson, kita dah ada AstraZeneca, Oxford AstraZeneca. Kalau besok keluar vaksin nilai ke, kalau besok keluar vaksin Siam ke yang mungkin ada unsur babi, maka kita kena tengoklah adakah keadaan itu darurat ataupun adakah bahan alternatif lain yang halal pun ada. Dan data sokongan tentang COVID-19 ini menunjukkan bahawa COVID-19 ni dah memang satu malapetaka kepada umat manusia. Jadi kita memerlukan kepada vaksin untuk melindungi diri kita, insya-Allah. Dan juga saya bawa fatwa yang terakhir, iaitu penubuhan bank susu. Jadi penubuhan bank susu ni bukan sahaja di Malaysia ya. Jadi fatwa Muzakarah Kebangsaan menyatakan bahawa bank susu adalah haram. Kenapa bank susu ni haram? Jadi jangan kata tak boleh ke bank susu. Sebab bank susu ni menyebabkan percampuran susu-susu antara ibu-ibu ni. Jadi bila percampuran susu, anak itu bila menyusu lebih daripada beberapa kali, dia tak tahu siapa ibu susu dia, siapa bapa susu dia. Jadi sebab untuk menjaga keturunan, maka Malaysia menyatakan penubuhan bank susu adalah haram disebabkan wanita itu, anak itu ataupun bayi tidak dapat mengetahui dia dapat susu tu daripada siapa sebab dikumpulkan. Tapi kalau susu tu jelas, emaknya siapa, bapa susuan dia siapa, dan sekarang alhamdulillah di Selangor sudah ada kad rada'ah, dia boleh tahu ibu susu dia siapa, bapa susu dia siapa, dah ada pendaftaran. Itu lebih baik. Sebab hukum anak yang disusukan ini, dia adalah pengharaman dia
seperti mana pengharaman nasab. Jadi hukum dia memang sangat ketat ya, dan dia tidak boleh berkahwin dan sebagainya, jangan ambil mudah. Dan pesanan saya kepada ibu-ibu di luar sana yang sangat, saya tahu susu ibu ni adalah susu yang terbaik, memang tidak ada yang lebih baik daripada susu ibu. Dalam keseronokan kita untuk berkongsi kegembiraan, kalau ibu-ibu nak memberikan susu kepada anak orang lain, ibu-ibu perlulah mendapat kebenaran daripada suami ibu-ibu. Jadi itu adalah satu kewajipan lah. Dan perkara ini selaras dengan pandangan jumhur fuqaha, kerana pengharaman susu itu adalah menyebabkan pengharaman sama seperti pengharaman nasab daripada Ibnu Mas'ud, qala lirda' illa ma syaddal azmi wa ambatal lahmi. Maksudnya daripada susu tu walaupun dia bukan ibu kandung dia, tapi akan menyebabkan lahirnya tulang, menyebabkan tumbuhnya daging. Jadi samalah pengharaman seperti mana pengharaman keturunan. Jadi jangan main-mainlah. Kalau nak bagi susu tu kena make sure siapa anak dia, siapa ibu dia, dan dapat kebenaran daripada suami puan-puan semua. Dan inilah fatwa-fatwa yang telah banyak yang telah ada, bukan sahaja di Malaysia, malah juga di negara lain. Dan kita lihat dalam slot yang terakhir pula, ni fatwa pemindahan organ, saudara-saudari bolehlah baca. Okey, kita akan lihat pula fatwa COVID-19. Fatwa COVID-19 memang sangat banyaklah. Jadi tapi isu yang kita tahu berkaitan dengan ibadah kita, berkaitan dengan pengurusan jenazah, dan juga berkaitan dengan vaksin lah. Dan setakat hari ini 12:30 malam tadi, di seluruh dunia seramai 231 juta orang telah dijangkiti COVID-19, dan kematian telah menjangkau sebanyak 4.7 juta di seluruh dunia sejak COVID melanda serata dunia pada akhir penghujung 2019. Dan kematian di Malaysia juga telah mencecah sebanyak 24,681 orang. Jadi fatwa berkenaan dengan vaksin ini, seperti mana yang kita tahu, walaupun tidak ada isu kebabian pada vaksin COVID-19, fatwa vaksin ni kita kena tahu dalam perkara dunia ni, dia punya formula dia, semua benda dunia itu adalah halal, melainkan kalau dia itu jelas, nyata dan haram, terdapat perkara-perkara yang diharamkan. Jadi sesuatu itu dianggap suci selama mana tidak ada pembuktian bahawa ia adalah haram dan dia boleh digunakan. Dan seterusnya, kaedah dan teori yang kedua adalah teori istihalah. Apa maksud teori istihalah itu? Istihalah ni apa dia? Ia adalah proses semula jadi yang memberikan kesan perubahan hukum kerana berubahnya. Daripada bahan yang haram dan najis, jika berubah struktur kimia dia dan ciri fizikalnya, maka ia telah berubah kepada bahan yang lain dan nama yang lain. Contohnya arak yang telah berubah menjadi cuka, ataupun najis yang telah bertukar menjadi tanah, najis ataupun fosil yang bertukar, yang bangkai yang bertukar menjadi petroleum yang berubah 100%, maka ia akan dihukumkan suci, dan kaedah dia asal kepada sesuatu adalah suci dan halal. Selain itu juga kita boleh tengok kepada kaedah. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita nak menentukan perkara halal dan haram ni bukan senang-senang kita kata dia halal. Tidak. Banyak prinsip-prinsip dan kaedah. Tapi kadang-kadang saya sedih juga bila kita tengok orang di luar sana yang bercakap, kadang-kadang dia tak faham pun kaedah fiqah, dia tak faham pun konsep darurah, dia tak faham pun konsep rukhsah, apatah lagi kaedah-kaedah usul fiqh yang sangat banyak. Bagaimana Allah Subhanahu Taala, Islam itu sendiri sangat menjaga nyawa dan keselamatan diri, tapi kita merasakan bahawa Islam itu sangat susah. Jadi tidak sebenarnya. Tapi bukan bermaksud kita merendah-rendahkan agama, tidak. Kita ada kaedah-kaedah yang kita gunakan. Dan seterusnya juga kita ada kaedah istihlak. Apakah kaedah istihlak? Maksudnya mencampurkan sesuatu bahan sehingga menghilangkan sifat dia yang mana terkandung dalam bahan tersebut, walaupun bahan tersebut telah rosak daripada ciri asalnya. Seperti mana contohnya kita mencampurkan setitis arak, setitis arak tu dalam air. Jadi ini teori-teori yang boleh digunakan. Dan seterusnya juga kita lihat apakah teori yang lain, teori darurah. Jadi dalam perubatan, teori yang paling penting adalah teori darurah. Teori darurah dalam keadaan nyawa ni dah memang kat sini dah.
Dah kat sini seperti mana kalau zaman Nabi dulu SAW, ketika mana Islam mula berkembang, ada sahabat keluarga Yasar, keluarga Sumayyah yang dibunuh, dan sehingga anak mereka menyebutkan kalimah kufur kerana siksaan orang kafir musyrikin, tetapi menyebut kalimah kufur walaupun hukumnya haram tetapi dibolehkan. Sebab apa? Untuk menjaga nyawa. Jadi ketika itu walaupun dia terpaksa mengucapkan kalimah kufur, dia terpaksa bersetuju dengan orang kafir, tetapi hati dia tetap beriman dengan Allah SWT. Kalau ikut menyebut perkataan kufur, haram ke tidak? Haram. Tetapi dalam keadaan tersebut, dalam keadaan nyawanya terancam, maka dibolehkan. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Jadi sesiapa yang berada dalam keadaan darurat, berada dalam keadaan tertekan, maka tidak ada dosa ke atasnya, maka akan terampunlah dosanya, insya-Allah tidak dihukumkan sebagai haram. Sebab tu kita jangan mudah-mudah kita nak mengatakan doktor itu pembunuh. Jangan mudah-mudah kita nak kata hospital tu memberikan sesuatu yang haram, sebab hospital ni tujuan dia satu, untuk menyelamatkan nyawa. Bila untuk menyelamatkan nyawa, kita akan guna apa jua kaedah. Kalau tidak, kita akan guna seboleh-bolehnya, kita akan guna kaedah yang halal, bahan yang halal. Tapi kalau ketika itu orang tu dah terdesak, ubat yang ada hanyalah ubat yang mempunyai bahan yang tidak dibolehkan, maka dibenarkan untuk sekadar menyelamatkan nyawa. Bila nyawanya telah selamat, apabila dia telah sihat, maka hukum ubat yang haram itu tadi akan kembali kepada hukum asalnya. Sama seperti orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau dia bermusafir, dia dibenarkan untuk berbuka puasa. Tetapi apabila dia sudah tidak lagi bermusafir, maka dia tidak dibenarkan untuk berbuka puasa. Maka hukum darurat ini adalah sangat penting dan perlulah kita ketahui. Dan dia berbeza dengan pembedahan plastik. Pembedahan plastik itu boleh ke tidak? Dia ada dua keadaan. Ada haram, ada harus, ada wajib. Wajib ketika mana? Kalau dia tak buat pembedahan plastik, dia tidak boleh bernafas, hidung dia rosak ataupun dia mungkin akan mati terus. Harus dalam keadaan apa? Harus mungkin kalau memudahkan untuk tidak memalukan dia dan sebagainya, maka dibolehkan. Contohnya ada cleft dan sebagainya. Cleft ni penting juga. Kalau tidak, dia tak boleh nak bernafas, nak makan dengan elok. Yang diharamkan bagaimana? Melakukan pembedahan plastik yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas haram. Contohnya hidung dah memang, orang pesek ni cantik je hidung dia, tapi dia tak puas hati. Dia nak tengok, alamak hidung aku tak cukup mancung. Dia nak mancungkan. Lepas tu tak cukup putih, dia masukkan pula ada sulam bedak. Itu pun haram. Sebab dia mengubah penciptaan Allah. Kalau nak pakai bedak ke, kalau nak pakai sanggul ke, tak apa. Sebab itu tidak mengubah ciptaan Allah secara kekal. Sebab itu manusia ni, kita dengan diri kita, dengan muka kita, dengan kereta, dengan rumah ni, kita jangan tengok lama-lama. Sebab lagi lama kita tengok, lagi kita tak puas hati. Alamak, mata aku ni sepet lah, aku nak besarkan. Dia pergi buat pembedahan. Bagi lelaki, badan dia tak sadu, dia buat pembedahan nak bagi sadu. Jadi dia sentiasa tak puas hati. Sama juga dengan rumah kita. Duduk lama sangat dekat rumah, bekerja dari rumah, kita tengok living room. Living room ni tak cantik lah, nak ubah sana, nak ubah sini. Lepas tu tengok kereta kita, kereta kita ni tayar dia tak best lah, tak nampak sporty lah, nak tukar. Tapi at least tukar rumah ke, tukar kereta tu tidak menjadi masalah lah, sebab ia tidak haram. Tetapi kalau badan manusia ni, jangan kita suka-suki ubah, melainkan ada keperluan yang menyebabkan, contohnya yang berkaitan dengan kesihatan dan sebagainya. Sebab tu kita kena belajar untuk menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum akhirnya saya akan membawa sedikitlah kita bezakan, seperti mana kita tahu saya bawa fatwa-fatwa negeri. Contohnya kita dah tahu di peringkat kebangsaan kita ada fatwa yang berkaitan dengan vaksin. Contohnya vaksin itu adalah harus, tetapi kerajaan boleh mewajibkan kepada sesiapa yang mana kerajaan rasa wajib untuk ambil. Contohnya frontliner. Kalau frontliner tak ambil vaksin, masya-Allah tabarakallah, macam mana dia nak bekerja? Dia akan mendedahkan dirinya kepada mara bahaya, akan menyebabkan orang yang vaksin ni dia pun boleh juga bawa COVID tu, kuman COVID, kan? Tapi risiko dia kalau dia vaksin, maka dia tidak akan dijangkiti. Ataupun kalau dijangkiti pun mungkin dia tahap 1 ataupun tahap 2. Dan sekarang ni seperti mana kalau kita tahu doktor di hospital di Lembah Kelang telah menyatakan bahawa kebanyakan kes-kes
di ICU sekarang ini adalah mereka yang tidak mengambil vaksin. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, vaksin works. Vaksin works. Jadi tolonglah kita dengar. Siapa lagi kita nak dengar pendapat mengenai perubatan ialah para doktor kita yang telah menghabiskan masa berpuluh-puluh tahun. Ada yang 6 tahun, ada yang 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun jadi doktor pakar. Tapi senang-senang orang yang jual ubat tak siapa-siapa kita nak dengar cakap dia. Jadi kita tuduh doktor ni nak jual ubat, kita tuduh doktor ni jadi agenda dajjal dan sebagainya. Itu adalah satu tuduhan yang maha besar. Dan sedangkan di negara Arab juga memang tak pernah dengar ada teori-teori pro Israel ke, teori konspirasi ke, tak ada. Jadi cumanya contohnya macam sahabat-sahabat kita di Palestin, bukan isu vaksin tu konspirasi ataupun tidak, tapi sahabat-sahabat kita di Palestin menunggu apa jenis vaksin pun tak apa, sebab itulah yang akan menyelamatkan nyawa mereka daripada wabak COVID. Sedangkan kalau nak ikut teori Israel ataupun teori konspirasi itu, mereka lah paling rapat dengan Yahudi, tapi mereka pun tak percaya dengan teori konspirasi yang kita selalu dengar ataupun dimomokkan di media sosial dan sebagainya. Selain daripada Mesir, begitu juga dengan fatwa daripada UAE hujung tahun 2020 yang menyatakan keharusan mengambil vaksin coronavirus. Dan kalau kita tengok Mesir juga, kalau kita baca fatwa Mesir, fatwa Al-Azhar, memang sangat kita rasa memang masya-Allah, kita rasa betapa wajibnya kita bukan setakat pilihan je, tapi wajib, menjadi kewajipan agama setiap rakyat. Itu ayat fatwa tu. Saya baca, saya rasa macam masya-Allah. Maksud dia apa? Orang yang faham agama menyatakan bahawa wajib untuk kita menjaga kesihatan diri. Wajib untuk kita untuk menjaga kesihatan diri. Jadi ini menunjukkan bahawa mengambil vaksin COVID itu adalah sangat penting, sangat penting. Okey. Jadi seterusnya kita lihat juga, okey. Ini di Mauritania, okey, di Mauritania juga contohnya corona dan berkaitan dengan ibadah, yang mana kita lihat di Mauritania juga mereka tidak melaksanakan solat hari raya Aidil Adha baru-baru ini disebabkan corona. Jadi adalah macam-macam yang membuat ada dekat Afrika tu dia boleh sembahyang rapat-rapat dan sebagainya, dan ambil merata-rata gambar sembahyang rapat. Kita tengok di Mekah pun kena ada vaksin. Nak masuk sekolah wajib ambil vaksin, nak masuk mall wajib ambil vaksin. Jadi mereka juga sembahyang berjarak. Sedangkan kita tahu Nabi Muhammad SAW menyatakan pun kalau kita ni makan bawang, kita tidak boleh pergi masjid. Itu baru makan bawang. Apatah lagi dalam keadaan kita ini orang yang berisiko untuk menyebarkan penyakit, maka kita juga tidak dibenarkan untuk ke masjid. Betul, masjid itu adalah hak individu manusia, tetapi kita kena ingat kalau kita ini menyebabkan orang lain sakit, maka itu adalah bukan lagi hak, tapi kita telah menyebabkan mudarat kepada manusia lain, maka kita juga adalah orang yang dikira menyebarkan kemudaratan dan juga satu dosa. Kita kena tahu. Jadi maksudnya apa dia? Kita nak dekat dengan orang, kena pastikan diri kita bersih, kena pastikan diri kita sihat, barulah kita boleh rapat dengan orang. Kalau kita ada penyakit, contohnya kita ada penyakit demam campak, kita boleh pergi sembahyang Jumaat tak? Tak boleh. Kalau kita ada penyakit mata, sakit mata, boleh pergi sembahyang Jumaat tak? Tak boleh. Jadi itu adalah precaution yang diambil untuk mengelakkan menularnya wabak, yang wabak ni bukan benda yang main-main. Bukannya setakat batuk, tak adalah. Ada kawan saya tu kena coronavirus, light-light je pun, tak ada apa-apa pun. Itu yang light-light, yang mati sampai stage 4 dan 5, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang perlu kita elakkan. Sebab itu menolak keburukan itu adalah lebih besar daripada mengambil maslahah. Jadi maksud dia apa? Menolak risiko terkena jangkitan itu lebih wajib daripada kita bersembahyang beramai-ramai dengan rapat-rapat. Sebab apa? Sembahyang ni boleh kat mana-mana. Sembahyanglah berjemaah, tapi sembahyang itu kita jarakkan. Kita tetap sembahyang jemaah tapi kita jarakkan. Jarak tu sebab apa? Nak mengelakkan daripada mudarat, tapi dalam masa yang sama alhamdulillah kita boleh juga sembahyang Jumaat. Dan sekarang alhamdulillah banyak negeri, contohnya negeri Selangor, negeri Sembilan dan di Putrajaya telah
meningkatkan jumlah kapasiti jemaah di masjid-masjid. Jadi kepada lelaki silalah penuhkan masjid-masjid yang ada di sekeliling kita, terutamanya bukan pada hari Jumaat saja tetapi pada solat wajib 5 waktu yang lain. Dan kejap lagi nak asar, bolehlah bersegera ke masjid. Jadi begitu juga. Dan kes yang terakhir adalah pengurusan pengendalian jenazah COVID-19. Jadi ini adalah perkembangan terbaru. Perkembangan terbaru saya nak share siapa yang masih ada bersama saya. Jadi sebenarnya COVID-19 sebelum ini, fatwa kita di Malaysia sebelum ini, bagaimanakah proses pengurusan jenazah COVID-19. Jadi sebenarnya kita bergantung kepada doktor di hospital, sama ada boleh dimandikan secara terus, dia tidak mempunyai wabak ataupun perlu dibalut. Jadi sebelum ini fatwa menyatakan bagi jenazah COVID-19 yang dibungkus dengan plastik dan sebagainya tidak perlu dimandikan dengan air, tetapi perlu ditayamumkan dan kemudian ditanam. Tetapi sebenarnya jenazah ini bila dia tidak boleh dimandikan, jadi sudah ada revision fatwa, bila dia tidak boleh dimandikan, jadi kalau nak digantikan dengan tayamum, tayamum itu bukan di atas plastik, tetapi tayamum itu hendaklah kena kepada tubuh dia, muka dan juga tangan dia. Tapi disebabkan tidak boleh direct contact muka dan juga tangan, maka tak perlu dengan air pun tak perlu, dengan tayamum pun tak perlu. Maksudnya dibungkus, dibalut, dibungkus, dikafankan dan terus dibawa untuk disembahyang dan ditanam di tanah perkuburan. Kenapa? Tayamum ni hanyalah perlu untuk direct muka dan juga tangan. Dia tidak ada isu la tadrukuluh, tetapi kalau tayamum tidak dapat menggantikan air, tayamum itu seharusnya direct kepada badan. Sebab itu Selangor pun telah menyatakan kalau berisiko untuk bila dia tak boleh kena air dan tak boleh pula tayamum, maka tak perlu ditayamumkan. Ini adalah fatwa terbaru pada Selangor yang telah dikeluarkan pada 7 Ogos yang lalu. Jadi untuk akhirnya kita perlulah mengetahui bahawa penjagaan nyawa manusia adalah maksud terpenting. Kalau kita tak jaga nyawa, kita tak boleh nak jaga agama, tak boleh nak jaga keturunan, tak boleh nak jaga harta dan tak boleh nak jaga akal kita. Kalau kita ni kata aku tak apa, aku dah ada insurans, nak tahu kos untuk sehari duduk di ward COVID di hospital swasta up to 30,000. Jadi janganlah kita nak kata kita nak bongkak, kita kata kita ada banyak duit dan sebagainya. Tidak. Bila kita dah sakit, banyak duit pun tidak berguna, banyak duit pun tak berguna. Dan hukum ibadah boleh berubah daripada wajib menjadi harus, dan perkara larangan daripada harus boleh menjadi haram dalam usaha untuk menyelamatkan nyawa. Kita tahu bahawa hak Allah SWT hanya dapat disempurnakan apabila nyawa manusia terpelihara. Dan kita tahu solat jamak boleh diqasar, orang sakit boleh solat dalam keadaan berbeza, dan air boleh digantikan dengan bertayamum. Adakah bermakna kita mengenepikan hak Allah? Tidak. Maha suci Allah tidak berkehendak kepada manusia, dan kebesaran Allah SWT tidak bergantung kepada kesempurnaan amal manusia. Amal manusia yang sempurna ke, amal manusia yang rosak ke, itu adalah kembali kepada kita, tidak mengurangkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirul kalam, penjagaan agama tidak akan tercapai jika jiwa manusia itu terancam. Jadi manusia sebenarnya wajib menjaga keselamatan diri dan mengelakkan diri dari terjerumus dalam lembah kehancuran, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tulqu biaidikum ila tahlukati fa ahsinu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Saya serahkan semula kepada saudari pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia persilakan kepada Cik Laila kita. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Yasmin di atas perkongsian yang saya kira cukup panjang lebar dan jelas berkenaan dengan fatwa perubatan, khususnya berkaitan dengan perubatan yang dipraktikkan pada waktu pandemik COVID-19 ini. Jadi kita lihat sebagaimana yang telah diterangkan oleh Prof sebentar tadi berkenaan dengan fatwa perubatan ini, ianya termasuklah dengan cabaran-cabaran
fatwa isu perubatan itu sendiri, kaedah-kaedah fiqah yang digunakan, contoh-contoh fatwa perubatan sebelum ini, dan akhir sekali doktor juga telah menerangkan dengan panjang lebar berkenaan dengan fatwa COVID-19 lah khususnya. Jadi sebelum kita akhiri webinar pada petang ini, saya buka kepada sesi soal jawab. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pertanyaan untuk diajukan kepada panel penceramah, dijemputlah untuk mengajukan soalan tersebut. Boleh dilakukan secara terus bertanya kepada Prof atau boleh juga diutarakan melalui ruangan chat lah. InsyaAllah kita boleh buka kepada mungkin 2-3 soalan untuk ditanya sekiranya ada. Assalamualaikum. Salam. Saya dari FSU. Saya nak bertanya tentang apa beza ya AstraZeneca Indonesia dengan AstraZeneca Malaysia. Sebab kalau kita tengok di Indonesia, mereka mengatakan harus disebabkan darurat sebab ada unsur babi. Tapi di Malaysia, AstraZeneca kira halal lah kan, harus disebabkan, maksud harus kerana tidak ada unsur-unsur babi lah. Jadi apa beza metodologi pengeluaran hukum antara dua negara ni? Okay, terima kasih kepada Dr. Zizi daripada FSU. Jadi saya sebenarnya nak membetulkan kenyataan. AstraZeneca tidak mempunyai babi sebenarnya. AstraZeneca di mana-mana pun, sama ada AstraZeneca di Indonesia ataupun AstraZeneca di Malaysia, dia tidak mempunyai babi. Jadi boleh lihatlah pada kenyataan-kenyataan doktor yang banyak menjelaskan tentang kandungan AstraZeneca dan sebagainya, sebenarnya tidak mempunyai babi pun. Jadi kesalahfahaman lah. AstraZeneca ni tidak mempunyai ramuan yang berasal dari babi. Dia sebenarnya isu kebabian ini, kalau kita tengok, dia bukan kandungan dia. Kalau kita tengok vaksin-vaksin, bukan vaksin COVID-19 ya, vaksin yang sebelum ini. Dia vaksin tu dia ambil kuman tu, dia letakkan di perumah. Jadi perumah dia tu sama ada perumah dia tu babi ke monyet ke, itu isu dia. Bukan dia ambil daripada babi itu sendiri, tak. Jadi isu dia, tapi itu bukan pada vaksin AstraZeneca, itu pada vaksin yang lain. Dan dia sebab tu dia akan berlakunya istihalah di sana. Jadi sefahaman saya dia tak ada beza. Kalau dia Oxford AstraZeneca, di mana pun, di mana negara pun dia sama. Dan kalau kita boleh tengok dalam kenyataan yang dikeluarkan daripada Indonesia sendiri, sebenarnya tidak menggunakan daripada babi. Ya. Dan kalaulah pun dia isu dia ada, kalau dikatakan contamination, dia berlakunya sentuhan dan sebagainya, maka dibolehkan disebabkan darurat. Kalaulah mereka kata pun ada juga daripada babi, maka sekarang ni adalah disebabkan dia darurat lah. Disebabkan dia darurat. Jadi bila ad-darurah tuqaddar biqadariha, kalau tengok fatwa vaksin yang saya keluarkan, saya kumpulkan tadi, vaksin yang yang untuk ataupun suntikan yang mengelakkan daripada darah beku dan sebagainya, itu juga berkaitan jugalah antara ubat-ubat yang tidak halal. Kalau sekiranya mereka yang berpandangan vaksin itu mempunyai babi, dia patutnya maksudnya kita boleh berpegang bahawa hukum mengambil ubatan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Sebab vaksin untuk COVID-19 ni dia bukan untuk hajat. Dia bukan untuk benda yang tak apalah, tak payah pun tak apa, tidak. Sebab sekarang ni adalah pandemik. Jadi kita tidak ada perkara lain. Contohnya macam kita ni dah lemas dah. Lepas tu orang campakkan kita pelampung. Masa tu kita nak fikir ke pelampung tu daripada pelampung kulit babi ke, pelampung kulit harimau ke, tak ada masa. Sebabnya kita ni dalam keadaan kita tidak ada pilihan yang lain. Dan seperti mana kalau kita dah sampai dekat sahabat-sahabat kita di Palestin, diorang tak tengok dah AstraZeneca ke, Moderna ke, whatever ke, sebab mereka hanya menerima apa yang mereka dapat. Jadi kita tidak ada pilihan lain lah. Itu apa yang saya boleh katakan. Allah Ta'ala alam. Jazakillah doktor. Ya, sama. Baik, terima kasih kepada Puan Zizi dan Doktor di atas penerangan tersebut. Sekiranya ada soalan lain, mungkin boleh diutarakan kepada Prof. Kalau ada sahabat-sahabat nak menambah lagi, boleh. Sebelum itu, diminta kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih belum mendaftar kehadiran untuk mengisi borang kehadiran sebagaimana yang telah
disertakan oleh pihak Rustia di ruangan chat. Boleh tekan link di situ untuk isi borang kehadiran lah, insyaAllah. Jadi mungkin ada soalan, mungkin kita buka kepada satu soalan ataupun dua soalan lagi. Sekiranya tak ada, kita akhirilah untuk webinar, tunggu sebentar lagi. Tak ada kot Cik Leni. Okeylah. Mungkin dah tak ada kat sebab penerangan profesor pun sebentar tadi dah jelas dan mantap. Jadi jika tak ada sebarang soalan, kita akhirilah sesi webinar pada petang ini. Alhamdulillah sekali lagi diucapkan selesainya sesi sesi soal jawab sebentar tadi. Ada satu soalan saja, maka berakhirlah sesi webinar syariah siri keempat yang bertajuk Fatwa Perubatan Semasa Analisa Kajian Kes Fatwa COVID-19. Jadi terima kasihlah diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah hadir bagi bersama-sama menjayakan program kita pada petang ini, dan terima kasih juga kepada Profesor Madya Dr. Yasmin Hanani selaku panel penceramah di atas kesudian berkongsi ilmu pengetahuan dan penerangan berkenaan dengan tajuk yang dikupas sebentar tadi. Jadi semoga segala maklumat dan perkongsian ilmu yang disampaikan dapat dimanfaatkan dan dijadikan panduan kita bersama. Jadi sekian sahaja untuk hari ini. Akhir sekali, marilah kita tutup majlis pada petang ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian, terima kasih. Untuk kehadiran jangan lupa isi ya. Boleh buka link di pautan chat ni. Boleh isi di Google Form sebagaimana yang telah disertakan oleh pihak Rustia.